Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Amira Arisha. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang prinsip asas tingkah laku kanak-kanak. Sebelum saya memulakan pembentangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu terdiri daripada Nur Akila, Siti Nur Farahin, Putri Nur Fahna dan juga yang terakhir iaitu Nur Atika Sulha. Pada hari ini kita akan menekankan tentang apa itu tingkah laku, prinsip tingkah laku dan juga ciri-ciri tingkah laku kanak-kanak di bawah usia 7 tahun. Tingkah laku. Apa itu tingkah laku? Tingkah laku adalah perkara yang dilakukan dan diperkatakan oleh seseorang individu. Ia melibatkan semua tindakan manusia yang kita boleh perhatikan, nilai dan ukur. Ianya terjadi secara sedar atau tidak, secara terus atau tidak terus. Terdapat dua jenis tingkah laku, iaitu tingkah laku positif dan juga tingkah laku negatif. Tingkah laku positif. Apa itu tingkah laku positif? Apa yang dimaksudkan dengan tingkah laku positif? Tingkah laku positif bagi kanak-kanak adalah satu proses perkembangan secara seimbang bagi kanak-kanak. Ianya terjadi apabila kanak-kanak mempunyai sikap ingin tahu yang tinggi. Contoh tingkah laku positif adalah tingkah laku ingin tahu dan juga tingkah laku cepat belajar. Tingkah laku ingin tahu adalah tingkah laku apabila kanak-kanak mempunyai sifat ingin tahu terhadap sesuatu perkara dan ianya akan menyebabkan kanak-kanak lebih bersemangat dalam mempelajari sesuatu perkara. Tingkah laku cepat belajar pula adalah tingkah laku yang terjadi apabila kanak-kanak cepat menangkap pembelajaran yang diajar oleh guru. Ianya juga kanak-kanak dapat mempelajari sesuatu perkara dengan cepat. Faktor terjadinya tingkah laku positif ini adalah daripada segi baka, pengaruh tadika ataupun guru dan juga persekitaran bilik darjah. Seterusnya adalah tingkah laku negatif. Apa itu tingkah laku negatif? Tingkah laku negatif adalah tingkah laku yang akan memberi ataupun mampu memberi masalah dan juga mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Terdapat 4 jenis tingkah laku negatif, iaitu yang pertama, tingkah laku merosakkan, destruktif. Yang kedua, tingkah laku mengganggu, destruktif. Dan yang ketiga, pengunduran diri. Dan yang terakhir sekali adalah penggantungan berlebihan. Yang pertama tadi iaitu destruktif, tingkah laku merosakkan. Kanak-kanak suka merosakkan harta benda ataupun senang cerita dia suka menconteng dinding di dalam kelas dan sebagainya. Dan yang kedua ialah tingkah laku kanak-kanak yang suka mengganggu sesi pembelajaran dan pengajaran. Contoh, dia akan membuat bising, cubit kawan dan menolak kawan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kanak-kanak yang suka menyendiri. Dia akan membuat pengunduran diri. Contoh, kanak-kanak itu akan senyap dan tidak akan bergaul dengan mana-mana rakan yang lain. Dan yang keempat adalah pengantungan berlebihan. Pengantungan berlebihan ini adalah apabila terjadi kanak-kanak ini suka bergantung kepada orang lain. Contoh, dia akan bergantung kepada guru. Untuk buat apa-apa, dia mesti kena ada bantuan ataupun pertolongan daripada guru. Dan selalunya kanak-kanak yang mempunyai pengantungan berlebihan ini, dia tidak reti ataupun tidak berdikari dengan sendiri. Faktor yang terjadinya semua tingkah laku negatif ini adalah seperti pengaruh rakan sebaya, peranan guru yang tidak baik dan juga keluarga. Okey, kita masuk kepada prinsip-prinsip tingkah laku. Prinsip-prinsip tingkah laku ini dibagi kepada 6, iaitu yang pertama, tingkah laku yang dilakukan dan bercakap. Contoh, perasaan emosi, perasaan sedih, perasaan gembira yang ditunjukkan. Sebagai contoh, apa yang kanak-kanak bermain yang menyeronokkan, mereka akan tunjuk rasa mereka gembira. Okey, yang kedua adalah prinsip ini terdiri kepada beberapa dimensi. Yang pertama adalah kekerapan. Kekerapan ini adalah sesuatu yang berulang, seperti contoh latih tubi, tidur dan lain-lain.
Kita boleh kaitkan dengan makanan. Makan, berapa kerapnya dalam sehari kita makan, berapa kerapnya kita tidur, dan berapa kerapnya kita buat latih tubi. Okay, yang kedua adalah jangka masa. Jangka masa ni adalah masa yang perlu untuk menyelesaikan sesuatu. Contoh, tempoh menyiapkan kerja sekolah. Okay, berapa lama kita perlukan untuk menyiapkan kerja sekolah, berapa lama untuk kita makan, berapa lama kita perlu untuk tidur. Okay, yang ketiga adalah intensity. Intensity ni adalah kuantiti sesuatu. Contohnya, kuantiti sesuatu ni adalah kita boleh kaitkan dengan kerja sekolah. Kerja sekolah ni berapa banyaknya kerja sekolah dan ataupun berapa sikitnya kerja sekolah yang kita lakukan. Kuantiti ni adalah banyak, sedikit, berapa muka surat, dan sebagainya. Okey, yang ketiga adalah tingkah laku mengikut hukum, iaitu hubung kait tingkah laku dan peristiwa yang berlaku. Seperti contoh, apabila kita dipuji, kita akan rasa senyum, kita akan tersenyum, kita akan gembira. Apabila kalau dimarahi, kita akan rasa sedih dan kecewa. Apabila diabaikan, kita akan rasa sedih dan tersisih. Itu adalah hubung kait antara tingkah laku dan peristiwa yang berlaku. Seterusnya, tingkah laku memberi kesan kepada terhadap persekitaran. Okay, iaitu persekitaran fizikal. Kita boleh kaitkan dengan vandalisme, kita merosakkan barang. Dan kedua adalah orang lain, iaitu antisosial dan buli. Biasanya kalau kanak-kanak rasa macam dia akan dimarahi oleh ibu bapa, dia akan membuli kawan-kawan di sekolah. Itu adalah kesan daripada tingkah laku yang melibatkan persekitaran. Yang ketiga adalah diri sendiri, iaitu cederakan diri. Biasanya mereka kalau dimarahi, mereka akan rasa mereka tidak berguna dan mereka akan mencederakan diri untuk menampakkan mereka sedih, marah. Itu adalah tingkah laku yang memberi kesan kepada persekitaran. Okey, yang kelima adalah tingkah laku boleh diperhatikan, dihuraikan dan direkodkan. Okey, yang diperhatikan adalah apa yang kita nampak di sekeliling kita. Yang dihuraikan, penjelasan tentang apa yang kita nampak di sekeliling kita. Direkodkan, ini adalah tuliskan apa yang penjelasan yang telah kita nampak. Itu adalah prinsip yang kelima. Okey, yang keenam adalah tingkah laku dibahagi kepada dua, adalah overt dan covert. Overt ni adalah kelakuan yang nampak, seperti kita tunjuk rasa gembira kita tunjuk rasa marah kita. Itulah kelakuan yang nampak. Okey, itu overt. Okey, kalau untuk covert, kelakuan yang tak boleh nampak. Sebagai contoh, kalau kita marah, kita tak luahkan, kita banyak pendam. Pendam tu adalah kelakuan yang tak nampak. Itu covert. Itu adalah 6 prinsip tingkah laku. Kanak-kanak terbagi kepada beberapa jenis. Antaranya ialah ciri-ciri semula jadi tingkah laku kanak-kanak yang bawah umur pada 7 tahun. Yang pertama ialah sangat aktif. Sangat aktif adalah sifat semula jadi kepada kanak-kanak yang menjadi kecerdasan mental kepada mereka. Apabila mereka aktif, mereka dapat berfikir. Apabila mereka aktif, mereka dapat bergerak, dapat menyentuh, dapat melihat dan dapat mendengar. Salah satu aktiviti yang mereka lakukan adalah movement atau pergerakan, iaitu pergerakan yang melalui motor kasar atau motor halus. Motor kasar seperti mereka berjalan atau sebagainya, dan motor halus mereka dari segi mereka bermain menggunakan tangan mereka, dari sudut macam bermain Lego. Itu adalah motor halus. Kedua adalah taktil atau sentuhan. Sentuhan, mereka akan belajar sentuh dari kasar ke lembut, lembut ke kasar. Pelbagai teknik sentuhan mereka akan belajar, dan mereka akan sentuh
di sekeliling mereka. Jika apa yang mereka sentuh tak ada lembut, maka lembutlah. Jika mereka sentuh benda kasar, kasarlah sentuhan itu. Yang ketiga adalah visual atau penglihatan. Mereka akan melihat daripada mereka kecil hingga ke dewasa, hingga besar mereka akan lihat. Daripada baby hingga ke dewasa mereka melihat. Jadi penglihatan mereka adalah boleh melihat warna, huruf, atau dari segi visual mereka adalah macam-macam. Dari sudut, mungkin dari sudut television, dari sudut mereka tengok telefon bimbit ayah mereka, pelbagai. Jadi penglihatan mereka banyak variasi, ada berwarna, ada tak berwarna. Jadi mereka dapat melihat, oh itu adalah burung. Jika mereka lihat di luar, oh itu adalah kereta. Seterusnya adalah auditory atau pendengaran. Pendengaran mereka dari kecil pun diorang boleh mendengar. Baby kalau tidur, bunyi batuk sikit pun akan terjaga. Jadi kanak-kanak yang bawah umur 7 tahun ni, mereka akan mengenali bunyi-bunyi seperti kenderaan atau haiwan. Macam-macam, kalau kita bunyi macam miau, mereka tahu, oh itu adalah bunyi kucing. Kalau macam bunyi burung, cip 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 cip, mereka tahu, oh itu adalah burung. Seperti juga kenderaan dan lain-lain lagi. Okey, cara mengenali kanak-kanak yang sangat aktif, dia ada macam-macam cara dan juga macam-macam aktiviti yang boleh melibatkan mereka lakukan. Kiranya budak-budak yang sangat aktif, banyak aktiviti yang boleh dilakukan dengan orang yang lebih tua pada mereka. Maksudnya melibatkan mereka dengan aktiviti dilakukan oleh orang dewasa. Kita boleh buat aktiviti bersama mereka dengan aktiviti berkebun atau memasak. Jika berkebun, mereka akan mengenali teknik sentuhan tanah, mereka akan melihat pergerakan, dan aktiviti yang mereka lakukan 4 ni adalah pergerakan, sentuhan, penglihatan dan pendengaran. Ini ada bila mereka lakukan aktiviti bersama keluarga mereka semasa berkebun. Memasak dapat merasa, mereka dapat rasa adalah pahit ke, manis ke, masam ke. Itu adalah aktiviti pertama, adalah messy play. Aktiviti kedua adalah bermain buih. Bermain buih ni aktiviti kita boleh buat semasa aktiviti membasuh kereta. Jika hari Minggu, kita boleh ajak mereka bersama-sama basuh kereta, dapat mengeratkan silaturahim juga bersama kawan-kawan dan family. Bersama family akan mengeratkan silaturahim bersama family. Jadi bila bersama family, dia lagi erat, lagi seronok, lagi gembira. Jadi bila kita bermain aktiviti membasuh kereta ni, dia akan bermain buih. Dia akan tengok, dia akan rasa, oh macam ni bentuk buih. Dia akan tengok bentuk buih tu berwarna apa. Macam tu. Seterusnya adalah meniru perlakuan orang lain. Kanak-kanak sudah mula meniru perlakuan orang lain pada umur 8 bulan. Jadi kanak-kanak ni senang terpengaruh. Senang terpengaruh dengan benda-benda yang senang. Sebab sekarang ni dah dunia dengan media sosial, dengan gadget, semua ibu bapa akan bagi gadget. Bagi makan, sementara menunggu makanan, bagi gadget dulu, tengok Ipin lah, Didi and Friend lah. Itu dah sebagai satu trend dan fenomena untuk ibu bapa bagi kanak-kanak diam, tak nak bagi kanak-kanak menangis waktu makan, atau berjumpa dengan orang ke, atau bawa jalan-jalan ke. Jadi kanak-kanak tu senang terpengaruh dan senang ikut perbuatan orang lain. Jadi sebagai ibu bapa, kita kena prihatin dan juga mengambil berat apa yang mereka tengok dekat internet, atau apa yang mereka tengok dekat kaca TV dan sebagainya. Jadi kita kena berhati-hatilah dan sentiasa pantau mereka. Seterusnya adalah meniru adalah fasa pertama dalam proses pembelajaran kanak-kanak. Mereka meniru apa sahaja yang mereka melihat. Mereka meniru apa sahaja yang menjadi budaya yang diamalkan dalam rumah, sekolah, dalam masyarakat dan juga di skrin TV dan komputer. Seperti saya cakap tadi, kanak-kanak ni mudah terpengaruh. Lebih-lebih lagi di internet.
gadget, television tu mungkin jarang, tapi di internet sekarang lah, semua di hujung jari. Jadi kanak-kanak ni kita kena pantau apa yang mereka buat. Kalau contoh kita nak bawa dia ke taman permainan di luar kan, kita kena tengok, pantau anak kita ni bermain dengan siapa. Jadi macam takut dia pengaruh rakan sebaya dia pula, walaupun dia masih kecil. Budak-budak masih kecil pun boleh juga mengikut. Contoh macam dulu saya praktikal, ada kanak-kanak ni dia beli satu permainan, beli macam torchlight kecil. Esoknya dia beli juga torchlight kecil. Dia mudah terpengaruh dengan kawan tu. Dia macam kawan ni ada ni, tapi aku pun nak ada jugalah. Lebih kurang macam tu, ibarat macam tu. Seterusnya adalah kanak-kanak kecil mempunyai kecenderungan menjadi untuk meniru perbuatan orang lain. Walau bagaimanapun, mereka belum mempunyai keupayaan dan kebijaksanaan untuk menilai sama ada perbuatan itu patut atau tidak ditiru. Macam saya cakap tadi, kanak-kanak tak ada, dia tak boleh berfikir dengan panjang. Apa yang dia tahu, dia buat. Apa yang dia nampak, dia buat. Dia tak boleh fikir, oh mungkin bila aku tengok ni, apa keburukan atau apa kebaikan yang dapat lepas dia buat ni. Dia tak akan fikir macam tu. Dia akan fikir, dia tengok tu, okey tak apa, aku terus buat. Jadi benda ni sangat membimbangkan lah. Sebab sekarang ni banyak sangat media sosial. Jadi media sosial ni gadget-gadget yang sangat jahat lah untuk kanak-kanak kecil. Jadinya susah untuk kanak-kanak ni, kita susah nak membendukan kanak-kanak daripada gadget ni semua. Jadi kita perlu, apa yang saya perlu cakap, kita perlu pantau mereka, apa yang mereka tengok, apa isi dalam yang mereka tengok dalam internet atau gadget yang lain. Seterusnya adalah mereka akan meniru apa sahaja yang dilihat, termasuklah perbuatan yang salah, negatif, ganas dan merosakkan pada pandangan orang dewasa. Macam saya cakap tadi lah, mereka takkan fikir dengan panjang. Apa yang tahu, apa yang mereka lihat, mereka akan buat. Contoh macam dekat televisyen, diorang tengok bukan budaya, diorang tengok ada orang isap rokok, dia pun ikut perbuatan isap rokok. Diorang tak tahu itu adalah perkara negatif. Jadi kita sebagai orang dewasa, kita kena tegur macam isap rokok tu tak bagus untuk kesihatan, tak elok. Kita kena bimbing mereka. Apa yang mereka buat tu kita terus tegur. Jangan terus macam biarkan je. Kalau kita biarkan je apa yang mereka buat, akan susah nak bendung mereka untuk meninggalkan apa kesalahan atau perbuatan yang mereka lakukan, yang mereka tengok dekat televisyen atau tengok kat internet. Jadi kita sepatutnya kena pantau, kena menghadkan limit masa mereka tengok gadget. Bila diorang dah disiplin dengan gadget, mereka akan tahu apa kebaikan dan keburukan gadget. Jadi kita kena orang kata menetur bulu biarlah daripada rebuhnya. Jadi kita kena mengamalkan atau pantau mereka daripada kecil sebelum terlambat. Baik kita pantau daripada kecil, daripada kita pantau mereka dah naik dewasa ke, naik peringkat remaja, itu agak susah sikit. Seterusnya adalah perbuatan meniru sebegini berlaku kerana mereka belum berupaya untuk membezakan antara realiti atau fantasi. Contohnya cerita kartun. Kartun benda yang tak boleh makan, tapi dalam realiti kita pun mana boleh makan, tapi bagi mereka boleh makan sebab dalam kartun boleh makan. Jadi dalam realitinya kita pun boleh makan lah. Jadi ada sesetengah kartun yang fantasi ni kita perlu memberitahu kat mereka yang kata ini hanya fantasi, bukan realiti, cerita sahaja. Mereka saja nak menyeronokkan kanak-kanak je. Bila dalam cerita kanak-kanak tu diorang buat fantasi macam-macam, animasi yang boleh bercakap, kucing boleh bercakap. Jadi mereka akan bertanya, kenapa dalam realiti kucing tak boleh bercakap, tapi dalam fantasi, dalam cerita kucing boleh cakap. Dalam apa yang mereka tengok animasi tu kucing bercakap. Jadi kita kena membezakan atau kita kena memberitahu apa itu realiti dan apa itu fantasi. Jadi bila mereka dah tahu, mereka tak akan meniru apa yang dalam fantasi tu buat. Jadi
bila mereka dah tahu fantasi tu adalah salah dan adalah tak asli, mereka takkan buat. Jadi kita kena bagi tahu lah, oh ini adalah fantasi saja, hanya rekaan semata-mata. Jadi mereka akan tahu, mereka tak akan buat lah, mereka tak akan meniru pelakon orang dalam cerita animasi tu. Macam tu. Seterusnya adalah degil. Tiada istilah degil bagi bayi dan kanak-kanak sehingga mereka mencapai usia 6 tahun. Kanak-kanak hingga peringkat dewasa pun ada juga degil. Tak semestinya kanak-kanak je degil. Orang yang dewasa pun akan degil. Orang yang dah berumur pun degil. Jadi degil ni adalah salah satu subjektif kepada kanak-kanak, dewasa, remaja dan juga orang yang berumur. Degil ni ikut pada sikap mereka. Kalau mereka degil daripada kecil, kita boleh bendung lagi. Jadi degil ni adalah salah satu subjektif sajalah. Mereka nakal kan, kanak-kanak dah aktif. Mereka, bagilah mereka ruang untuk melepaskan kanak-kanak punya rasa kan, nak bermain ke, nak bercerita ke. Kanak-kanak dia tak reti nak mengaspirasikan mereka punya rasa, perasaan lagi. Seterusnya adalah pada tahap ini, mereka belum mampu untuk melihat sesuatu dari sudut pandangan orang lain. Bila mereka degil, diorang tak boleh tengok apa pandangan orang lain. Macam contoh, jangan degil. Kita menasihat mereka, jangan degil. Tapi mereka tak faham. Mereka tak faham lagi sebab mereka masih kecil. Macam saya cakap tadi, mereka tak boleh lagi berfikir yang panjang. Jadi bila kita tegur, kita kena bagi balasan. Contoh kita tegur, kalau degil tak boleh main kat luar. Jadi mereka kan tahu, oh kalau aku degil hari ni, kalau aku nakal, aku tak boleh main kat luar. Mak aku tak bagi. Dia akan berfikir macam tu. Jadinya bila mereka degil, diorang tak tahu apa lagi daripada sudut pandangan orang lain, kita kena tukar teknik kita untuk menegur mereka, untuk mengajar mereka. Seterusnya mereka hanya boleh melihat dan berfikir dengan cara mereka saja, iaitu dengan bahasa mudah. Semuanya mengenai dirinya adalah fenomena egosentrik. Ya, budak-budak sangat egosentrik. Barang dia saja. Tak boleh kongsi dengan orang lain. Ada setengah budak, orang nak pinjam sekejap pun dia boleh menangis. Jadi budak dengan sikap egosentrik mereka tak akan berpisah. Jadinya sikap egosentrik ni tak apa, hanya sekejap saja budak-budak. Tapi ada juga egosentrik pada peringkat remaja juga, tapi taklah seteruk kanak-kanak. Budak masa kecil je dia egosentrik. Sebab bagi mereka tak boleh fikir macam kalau sebab kita tak memberitahu apa kebaikan. Macam contoh meminjam pensel. Itu pensel aku je lah. Kiranya macam kanak-kanak ni, bila itu pensel saya je boleh guna, tak boleh orang lain pinjam. Bila kita bagi tahu macam kalau kita bagi orang pinjam, kita dapat pahala. Lepas tu kalau kita bagi orang pinjam, nanti kita akan ramai kawan. Jadi bila kita akan bagi tahu, kita akan banyak bagi tahu benda-benda yang positif. Jadi benda tu kanak-kanak jadi macam, oh macam ni rupanya kalau kita akan berkongsi barang dengan kawan. Jadi sikap egosentrik mereka akan berkurang, bukannya meningkat. Tapi sikap egosentrik memang adalah pada kanak-kanak. Seterusnya, antara perkara yang boleh lakukan bagi mengatasi kedegilannya adalah kerap luangkan masa bersama si kecil. Kerapkan luangkan masa macam buatkan pelbagai aktiviti lah. Aktiviti masak ke, berkebun, aktiviti bermain Lego ke. Seterusnya, cuba fahami kehendak dan pemikiran si kecil. Kita kena faham mereka walaupun mereka tak pernah faham kita. Kita kena faham mereka. Apa yang mereka nak, kita cuba buat. Tapi ada batasan dia. Tak boleh macam kita ikut je. Kalau kita terlalu ikut, jadi manja. Kalau jadi manja, susah nak bendung. Jadi kalau apa yang mereka nak, contohnya lah, kata hari ni nak main dekat luar boleh, tapi kita akan bagi tahu kat mereka boleh, tapi hari ni kita tolong mak masak. Jadi benda tu ada pro and cons. Bila dia boleh bermain, tapi dia kena menolong juga. Jadi benda tu akan mempraktik mereka jadi disiplin. Seterusnya, teguran atau tunjuk ajar dilakukan bukanlah nada memaksa atau marah. Betul. Teguran ni kita tak boleh tegur kanak-kanak dengan rasa macam dengan kasar macam. Tak
tak boleh. Sampai mereka keluar air mata, tak boleh. Sepatutnya tak boleh lah. Jadi sebab takut mereka ada sifat yang macam dendam. Macam, mak aku ni marah sangat-sangat, tak sayang aku ke. Kanak-kanak dia cepat terasa. Dia sebab tak boleh fikir panjang. Jadi teguran tu biarlah senada. Macam teguran yang baik, yang elok bagi, macam taklah sangat kasar atau marah. Takut mereka memberontak satu hari nanti. Kita tak tahu apa perasaan mereka, apa yang mereka fikir. Jadi teguran pada mereka tu berpada-pada, ikut pada apa yang mereka lakukan. Jika mereka lakukan benda tu yang salah, kita tegur lah dengan elok, dengan baik. Kalau betul, kita tegur juga. Okay, macam tu. Seterusnya, belum mampu membezakan di antara betul dan salah. Menurut pakar psikologi Piaget, kanak-kanak tadika adalah di peringkat moraliti paksaan. Pada peringkat ini, kanak-kanak berfikir betul dan salah dalam hitam dan putih. Contohnya macam mereka hanya berfikir pada jangka yang pendek. Kalau mereka kata itu, itulah. Kalau kita cakap tak boleh, jangan beli yang ini tak elok, tapi mereka nak juga. Diorang tak tahu apa keburukan kalau kita beli benda ni. Contohnya kalau kita pergi kedai toys, kita bawa mereka beli mainan. Kita nak beli mainan untuk mereka yang boleh menulis, mengira, membaca, boleh multitask. Tapi mereka hanya beli mainan yang boleh mendatangkan keseronokan mereka je. Jadi benda tu mereka tak tahu apa kelebihan dan kekurangan kalau kita beli mainan itu. Jadi mereka hanya fikir pendek je lah. Sebab mereka hanya paksa kita nak ni juga. Jadi kita paksalah beli. Kita tak beli apa yang kita nak beli untuk mereka, untuk memerasakan minda mereka. Mereka tak macam tu. Jadi peringkat moraliti paksaan ni memang adalah pada kanak-kanak. Seterusnya, kanak-kanak berfikir tentang betul dan salah mungkin hanya sebagai perkembangan seperti mana kanak-kanak berfikir tentang huruf dan nombor. Perkembangan kanak-kanak ni mengikut milestone mereka. Tak semua kanak-kanak sama. Ada setengah boleh membaca dengan cepat, ada berjalan dengan cepat, ada yang boleh mengira atau mengeja dengan cepat. Tapi kanak-kanak ni hanya tahu huruf dan nombor hanya mengikut perkembangan mereka. Mereka tak tahu apa kalau kita tahu, kalau kita beritahu kat mereka, kalau tahu huruf ni nanti boleh mengira. Kalau kita tahu kalau kita tahu huruf ni, kita boleh tahu membaca. Kalau kita tahu nombor ni, kita boleh mengira. Tapi mereka tak tahu benda tu. Mereka tahu hanya 1, 2, 3 sampai 10. Kalau huruf pula A sampai Z. Mereka hanya tahu abjad dan nombor sahaja. Mereka tak akan tahu, macam kalau kita tahu abjad ni, kita nanti akan tahu membaca. Kalau kita tahu nombor ni, kita akan tahu tambah atau penolakan, kita tahu mengira. Jadinya mereka hanya tahu seketul-seketul. Macam satu-satu je diorang tahu. Hanya mengikut perkembangan mereka. Kalau diorang tahu, aku dah tahu A je lah. Macam tu, diorang tak akan berfikir panjang. Seterusnya, mereka belum berupaya untuk menganalisa dan menilai sama ada sesuatu perbuatan itu bermoral ataupun tidak. Macam saya cakap tadi, mereka tak boleh berfikir dengan panjang. Mereka tahu apa yang mereka nampak, mereka akan buat. Apa yang mereka nampak tu, diorang tak tahu bermoral atau tidak. Jadinya kita sebagai orang dewasa, cikgu atau ibu bapa, perlu pantau kanak-kanak ni punya pergerakan. Apa yang mereka tengok dekat isi-isi internet tu? Apa yang mereka selalu search dekat gadget? Apa? Jadi kalau kita tengok mereka search yang benda elok-elok, okey lah, kita boleh memberansangkan mereka untuk memakai lagi gadget untuk mereka belajar. Tapi kita tak boleh terlalu selesa dengan apa yang mereka tengok kat gadget. Kalau apa mereka tengok kat gadget adalah benda yang tak bermoral, akan bawakan mereka sifat yang negatif lah pada peringkat dewasa. Akan jadi keburukan pada orang lain. Sebab dia macam akan pengaruh lah dekat rakan-rakan dia. Dia akan ajak kawan-kawan dia beritahu, aku tengok kat TV macam ni, jom cuba. Sebab kanak-kanak tak boleh berfikir. Jadi benda tu akan buatkan mereka macam nak lagi. Contoh macam cerita Frozen. Cerita Frozen mereka tengok. Tapi nanti sampai habis cerita tu, mereka akan bagi tahu apa mereka macam nak beli baju Frozen lah. Benda tu akan bagi mereka meniru, akan bagi mereka
nak sebiji macam Frozen tu. Sebab diorang tak tahu itu bermoral atau tak. Jadinya kita sebagai ibu bapa kena pantau, ibu bapa ke guru, sebagai orang dewasa perlu pantau kanak-kanak ni, apa yang mereka lakukan. Nampak pelik sikit je, tanya, tegur, macam apa yang mereka buat, kenapa sampai macam ni. Terutama kanak-kanak yang pasif. Kita tak tahu kanak-kanak yang pasif ni mungkin banyak memendam atau banyak memberontak. So kita kena macam tengok kanak-kanak apa tingkah laku mereka, apa yang mereka buat. Jadi kalau kita tengok, mungkin akan membantu mereka untuk meluahkan perasaan mereka. Kita tak tahu apa perasaan mereka kan. So itulah belum mampu membezakan di antara betul dan salah. Okey, ciri-ciri semula jadi tingkah laku kanak-kanak seterusnya ialah suka bertanya soalan. Kanak-kanak akan bertanya soalan kerana mereka mempunyai perasaan ingin tahu yang mendalam dalam diri. Mereka akan bertanya soalan berdasarkan persekitaran, perlakuan atau apa-apa saja yang dilihat. Oleh itu, sebagai ibu bapa, mereka perlu memberikan jawapan yang kreatif berdasarkan persoalan yang diberi. Kanak-kanak akan memberi persoalan kepada ibu bapa dan mereka mahukan jawapan yang betul dan bukan jawapan yang main-main. Kerana jika ibu bapa memberikan jawapan yang tidak memuaskan, mereka akan terus-menerus dalam bertanya soalan yang sama. Okey, ingatan yang tajam. Kanak-kanak yang berumur 6 tahun ke bawah ketika ini mempunyai kemahiran untuk menghafal atau menerima apa sahaja yang didedahkan kepada mereka. Contohnya lagu-lagu pendek, doa-doa pendek, jalan cerita atau apa-apa sahaja. Walaupun mereka tidak memahami atau mengetahui apa yang didedahkan kepada mereka, tetapi mereka mudah untuk mengingat dan menghafal kerana mereka mempunyai ingatan yang tajam. Tingkah laku kanak-kanak seterusnya adalah sukakan ganjaran dan sokongan. Ibu bapa atau pengasuh dapat merangsang tingkah laku positif iaitu dengan memberi pujian, galakan atau sokongan. Kanak-kanak suka akan ganjaran dan sokongan kerana mereka akan merasakan diri mereka istimewa. Selain itu, mereka juga akan merasa gembira kerana mendapat perhatian daripada ibu bapa. Contoh yang boleh dibuat oleh ibu bapa adalah dengan membeli makanan kegemaran atau meluangkan masa bersama dengan anak-anak. Suka bermain. Hampir setiap waktu kanak-kanak akan bermain dengan apa jua yang mereka lihat atau apa jua yang mereka jumpa, sama ada secara berseorangan atau bersama rakan. Dengan bermain, ia dapat memberi sumbangan kepada perkembangan fizikal, emosi, sosial dan intelek kanak-kanak. Selain itu, ia juga dapat memberi kanak-kanak ruang untuk belajar. Jadi, sebagai ibu bapa, kita perlulah memantau gerak-geri kanak-kanak agar tidak terlibat dengan sebarang bahaya. Atau lebih baik lagi jika ibu bapa dapat main bersama dengan kanak-kanak. Okey, suka bersaing. Semakin kanak-kanak besar, semakin mereka boleh berinteraksi sesama adik-beradik ataupun rakan sebaya. Kenapa mereka suka bersaing? Salah satunya adalah untuk mendapatkan perhatian. Selain itu, mereka cuba untuk menunjukkan value masing-masing atau kehebatan masing-masing. Kanak-kanak juga mudah cepat terasa apabila ketidakadilan berlaku sesama adik-beradik. Oleh itu, sebagai ibu bapa, kita perlu untuk mengelakkan untuk tidak menyebelahkan mana-mana pihak dan cuba menggunakan teknik win-win situation antara adik-beradik. Okey, seterusnya adalah daya sensitiviti yang tinggi. Okey, kanak-kanak mempunyai daya sensitiviti yang tinggi secara semula jadi dari umur 2 tahun dan ke atas. Pada tempoh awal usia kanak-kanak, ia merupakan tempoh yang paling penting kerana mereka akan mempelajari dan mengenal pasti tentang emosi-emosi pada setiap manusia, terutamanya ibu bapa. Kerana ibu bapa adalah golongan yang paling terdekat dengan kanak-kanak. Okay, mereka juga akan mengalami perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ni merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti menganalisis, menakwal, berfikir, mengenal pasti dan sebagainya lah. Dan kemahiran sosial yang semakin cekap dan dapat mengelakkan situasi yang boleh mendatangkan emosi negatif atau mengekalkan emosi yang menyenangkan kepada kanak-kanak. Okay, sebagai contoh, kanak-kanak akan menangis sekiranya dimarahi. Okay.
Lepas tu kanak-kanak akan takut sekiranya berjumpa dengan orang yang tidak dikenali. Itu adalah perkara biasalah kalau kita perasan. Bila ada sesetengah kanak-kanak ni, bila jumpa dengan orang yang tak dikenali, mereka akan berasa takut. So mereka akan mula menangis. Okay. Kerana mereka mempunyai daya sensitiviti yang tinggi dalam diri mereka. Okay, seterusnya adalah perasaan ingin tahu yang tinggi. Okay, sejak kecil apabila kanak-kanak telah pandai merangkak, berjalan, okay, bila kanak-kanak dapat kaki, dia akan mengeksplor sekeliling mereka. Kanak-kanak tersebut akan menerokalah apa yang ada di sekeliling dia. Okay, sebagai contoh, kanak-kanak akan cuba mencapai apa sahaja barang yang berdekatan dengan mereka untuk mereka masuk dalam mulut. Kalau kita perasan, bila kanak-kanak dah dapat kaki ni, dia dah boleh berjalan, dia dah boleh bertatih, merangkak. Okay. Apa-apa sahaja benda yang berdekatan dengan dia, dia akan ambil dan masuk dalam mulut untuk mereka rasa. Dengan cara itu, dia akan tahu sama ada benda tu adalah masin ke, rasa dia masin ke, rasa dia manis, pahit, semua. So dia akan mempelajari sesuatu dengan cara memasukkan sesuatu benda dalam mulut. Tapi sebagai ibu bapa, kenalah pantau kanak-kanak tersebut supaya tidak mencederakan kanak-kanak lah. Okay, secara tak langsung kanak-kanak tersebut akan mempelajari sesuatu perkara yang baru tentang sesuatu benda tersebut. Okay, dengan cara yang dia buat tadi tu, kanak-kanak akan mempelajari sesuatu yang baru. Walaupun dia tak tahu nama tu apa benda yang dia pegang tu, walaupun dia tak tahu, tapi dia mempelajari sesuatu yang baru dalam kehidupan dia. Okay, ia juga dipanggil sebagai first hand experience. Okay, daya imajinasi dan kreativiti yang tinggi. Imajinasi dan kreativiti bergantung pada umur seseorang kanak-kanak dan ianya perlu dipupuk dan digalakkan dalam diri mereka. Apabila kanak-kanak mempunyai sesuatu kebolehan atas apa yang kanak-kanak itu minat, mereka boleh melakukan sesuatu perkara itu dengan cepat, mudah dan kreatif. Maknanya guru dan ibu bapa tak perlu memaksa kanak-kanak untuk melakukan tersebut. Okay, sebab bila kanak-kanak dah minat, dia akan melakukan tanpa disuruh. Mereka akan lakukan dengan cepat dan mudah. Okay. Sebagai contoh, kanak-kanak berimajinasi pelangi ketika melukis atau mewarna. Maksud dia kat sini, okay, contoh, sebagai contoh, okay, kanak-kanak pernah melihat pelangi. Pelangi di awan ataupun pelangi ketika dia melihat cerita kartun, mendengar lagu yang ada gambar. Okay, so daripada situ kanak-kanak berimajinasi ketika melukis. Dia berimajinasi macam mana rupa bentuk pelangi, apa warna yang ada dekat pelangi. So daripada situ dia berimajinasi bentuk pelangi dan warna-warna pelangi. Yang kedua adalah kanak-kanak berimajinasi sesuatu bentuk dan menghasilkan ia dengan menggunakan Play-Doh ataupun Lego. Okay, dengan adanya Play-Doh dan Lego ni, kanak-kanak boleh menghasilkan mainan ataupun benda-benda yang mereka imajinasikan pada ketika itu. Okay, sebagai contoh, dengan menggunakan Play-Doh, kanak-kanak berimajinasi untuk menghasilkan bentuk bola, kanak-kanak berimajinasikan bentuk orang, okay, dan sebagainya lah. Okay, bagi contoh Lego, kanak-kanak boleh berimajinasi ketika itu bentuk-bentuk pistol, bangunan-bangunan yang tinggi. Okay, so dari imajinasi kanak-kanak ni sangat tinggilah pada waktu kecil. Okay, seterusnya adalah perkembangan bahasa yang cepat. Pada peringkat umur 2 hingga 7 tahun, ia merupakan fasa kanak-kanak untuk mempelajari sesuatu yang asing sekiranya kerap diterapkan kepada mereka. Dengan adanya perkembangan bahasa, ia dapat membantu kanak-kanak untuk mengekspresi sesuatu yang mereka inginkan, yang mereka suka dan sebagainya. Okay, sebagai contoh, sekiranya ibu bapa sering menyebut perkataan yang baik di hadapan kanak-kanak, maka kanak-kanak akan menggunakan bahasa yang baik untuk berkomunikasi. Okay, maksud dekat sini, sekiranya ibu bapa ataupun guru menggunakan bahasa-bahasa yang baik, menerapkan bahasa-bahasa yang baik dalam diri kanak-kanak,
So bila kanak-kanak berkomunikasi dengan orang lain, kanak-kanak akan menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Okay, kerana pada waktu itu adalah fasa kanak-kanak untuk mempelajari sesuatu yang asing dalam diri mereka. So sebagai ibu bapa ataupun guru perlulah menerapkan perkara-perkara yang baik, yang positif dalam diri mereka. Okey, yang terakhir adalah kecenderungan menyusun dan membongkar barang. Okey, setiap manusia mereka akan mempunyai motor kasar dan motor halus pada diri mereka. Menurut teori Arnold Castle, pada peringkat kedua, iaitu pada umur 1 tahun hingga 2 tahun, kanak-kanak telah menguasai motor kasar dan motor halus dengan baik. Okey, untuk mengetahui sama ada motor kasar dan motor halus tersebut digunakan dengan baik ataupun tidak, guru atau ibu bapa boleh melihat atau menilai dari segi yang pertama, motor halus, kanak-kanak boleh menconteng kertas dengan baik, kanak-kanak boleh menyusun Lego atau blok menjadi menara tinggi, kanak-kanak boleh memegang pensel dengan baik, ataupun sebarang apa-apa sahaja aktiviti yang melibatkan otot-otot kecil. Okay, manakala bagi motor kasar, kanak-kanak boleh melompat dengan baik, kanak-kanak boleh berlari, berjalan dengan baik, ataupun apa-apa saja aktiviti yang melibatkan otot-otot besar. Okay, sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.